Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pendengar-pendengar saya di luar sana. Terima kasih kerana masih lagi sudi bersama-sama saya pada hari ini. Jam dekat rumah saya sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Saya memang selalunya buat video saya sebelah malam lah. Okey, tanpa membuang masa, pada hari ini saya akan berkongsi satu lagi kisah seram. Nampaknya channel saya pun dah berkisah kisah-kisah seram buat sementara waktu ni, pasal kebetulan banyak request daripada beberapa kawan-kawan saya lah, yang WhatsApp saya bagi cerita dan nak saya ceritakan, nak kongsi dengan saya untuk saya paparkan dalam Facebook saya. Okey, tanpa melengahkan masa, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang berlaku sekitar seingat saya tahun 99 ataupun tahun 2000 lah. Cerita ini diceritakan kepada saya oleh seorang kenalan saya. Saya bagi nama Kak N. Okey, Kak N ni dia berlaku pada Kak N pada tahun 2000 tak silap saya, pada tahun 99 kalau tak silap saya. Maknanya dah 22 tahun yang lalu lah. Agak lama juga cerita ni. Jadi cerita ni diceritakan kepada saya baru-baru ini, dan ianya adalah satu cerita yang pada saya agak menyeramkan. Cerita ini bermula apabila Kak N menyambung pelajarannya di salah sebuah institusi pendidikan tinggi swasta yang berada di Negeri Sembilan. Okey, ceritanya, Kak N ni telah mendapat tawaran untuk belajar kursus apa nak dipanggil dalam bahasa, kursus foundation, tak silap saya. Jadi dia ditempatkan di salah satu institusi pengajian tinggi yang terletak di Negeri Sembilan. Okey, jadi tempat ni memang agak popular lah dekat tempat tu. Apa yang berlaku, dia ni duduk dekat asrama lah. Okey, dekat asrama perempuan. Jadi dia duduk dengan kawan dia, Rina, dan seorang lagi kawan dia yang bernama Hanim. Okey, so Hanim dan Rina ni adalah kawan baik kepada Kak N. Okey, yang nak dijadikan cerita, pada satu hari tu, mereka bertiga ni balik daripada kuliah. Jadi tiga-tiga orang ni balik bilik diorang. Kak N ni dia sebilik dengan apa nama tadi saya bagi? Rina. Sebilik dengan Rina. Dan ada satu bilik lain, Hanim ni duduk kat bilik lain. Tapi kalau dia orang melepak ke makan ke apa ke, dia orang akan datang ke bilik Rina. Bilik Rina. Pasal bilik Rina ni besar. Jadi bilik-bilik yang untuk bilik Rina dan Kak N, pasal bilik besar untuk dua orang, jadi tempat tu lagi luas lah untuk melepak-lepak lah. So apa yang berlaku, petang tu lepas dia orang balik daripada program something, ada program lah, maklum lah budak universiti, lepas kuliah tu petang-petang mesti ada program-program co-curriculum ke or something like that. Tak silap saya ada program ataupun ada kuliah lewat lah. So dia orang balik tu dia dah lepas asar lah, dah lewat dah lepas asar. Jadi dua orang balik ni, tahulah student balik daripada kuliah, balik daripada buat kerja kursus dan so on, lapar. So dia orang pun pergilah cakap sesama mereka, kata lapar lah, masak Maggi lah. So mereka pun masaklah Maggi. So masing-masing masak Maggi, standard lah kan.
student universiti. Abang pun dulu masa universiti dulu, Maggi ni adalah satu perkara yang sangat-sangat yang selalu kita makan kan. So makanlah Maggi. So nak dijadikan cerita, Maggi dah siap masak ni, so dia orang makan. Yang menjadi kepelikan pada hari itu, KN dengan Rina mendapati Hanim makan dengan agak gelojoh. Ini sebenarnya untuk pengetahuan kawan-kawan semua, Hanim ni adalah orang yang kurus. Tak ada kurus, maknanya dia ni bukan jenis kaki makan tau. Dia jenis makan sikit-sikit. Typical perempuan makan, okey, tak adalah makan banyak, makan gitu-gitu je kan. Jenis bukan makan melantak kan, macam abang ni badan besar makan banyak gila kan. Masa muda-muda makan 2-3 pinggan tu selamba je kan. So what happened, Hanim selepas masak yang the first packet, dia masak lagi. In the end dia makan Maggi ni satu pack besar tu. Meaning satu pack Maggi ada 5 bungkus. 5 dia makan seorang. Cuba kau bayangkan. Bayangkan masak 5 paket Maggi, makan seorang-seorang sampai licin. Masa si Hanim ni makan Maggi, tak ada siapa pun tengok dia cakap, apa Mina ni gila, makan banyak ni kan. Tapi dia ni relax, dia makan. And dia mengatakan, aku lapar lah. Dia pun still makan juga sampai habis. So masuk dok nyembang. Dia yang lain ni si Rina dengan KN ni duk nyembang. Okey, diorang ni makan dekat tengah-tengah bilik. Maknanya kalau Hanim ni kalau nak berlalu, nak ambil something ke apa ke, dia akan melalui 2 orang perempuan ni. Nak dijadikan cerita, masa Rina dengan KN masih lagi makan, tiba-tiba dia orang toleh dekat Hanim. Hanim dah tak ada. Dia orang pelik. Mana si Hanim ni? Kata, dia pergi mana? Bukankah kalau nak lalu, dia kena lalu depan kita? Pasal ada satu jalan je nak keluar daripada bilik tu. Memang lalu depan orang. Pelik. Dia pun cakap, mana ni? Tengok kat tingkap. Tak ada pula. Bawah katil. Tak ada juga. So pergi kat pintu. Dia pergi kat pintu, tengok, selipar Hanim ni masih ada di hadapan bilik. So, ke mana Hanim pergi? Mana dia? So, ini adalah satu keadaan yang sangat-sangat pelik. So, apa yang telah berlaku, dia orang cari, call kawan-kawan dia yang ada kat sekitar situ. Cakap, tolong cari mana Hanim ni. Hanim hilang. Pada tengah makan tu. Tengah makan, hilang. Dia orang pusing cari kat keliling blok tu, keliling bangunan tu. Cari. Lepas tu dia orang terpaksa cari kawan lelaki yang berdekatan, minta tolong carikan ramai-ramai. So beramai-ramai lah student kat tempat ni. Dia bukan dah jadi 2-3 orang dah. Maknanya KN dengan Rina ni ajaklah kawan-kawan lain tu, dekat 5 ke 10 orang itu, campur dengan few boys, pelajar-pelajar lelaki, cari keliling tempat universiti tu. Pusing. Daripada dekat pukul 5 lebih tu sampai lepas maghrib masih lagi tak jumpa. Apa yang berlaku? Ni abang dah terasa semacam ni. So apa yang berlaku? Dia orang pusing-pusing. So ada satu mamat ni, lelaki ni namanya, kita letak Abu lah. Abu ni pun cari. Ramai-ramai cari ni, ramai-ramai. Masa tengah cari tu, tiba-tiba all this friend dengar Abu menjerit. Oi, aku dah jumpa. Orang terkejut. Dah jumpa? Jumpa kat mana? Dia cakap, aku jumpa dekat
uh, court volleyball. Volleyball uh, padang bola tampar. Jadi bila dah jumpa tu, bayangkan Hanim ni dah hilang dekat 2 jam. Duduk dekat court volleyball dengan keadaan basah lencun. Masa tu hujan tau, hujan lebat. Weh, kesian tu. Dekat 2 jam duduk lencun. Dia duduk bersila ke bertelekuk dekat macam yang duduk antara 2 sujud tak silap saya, ataupun bersila something like that. Saya pun lupa nak tanya detail dia duduk macam mana. Dia duduk dalam keadaan menangis teresak-esak. So bila orang jumpa dia, kawan-kawan ni si Rina datang, kau ni kenapa? Waktu tu Kak N pun cakap, kau jangan, kau jangan sentuh dia, takut apa-apa dia sakit ke apa ke kan. Pasal keadaan memang sangat pelik pada masa tu. Pada masa tu, Abu cuba nak sedarkan si Hanim ni. Dia terdengarlah si Hanim ni bercakap-cakap dengan nada yang agak pelik. Percakapan ni tidak ada berbutir, macam cakap dengan meracau-racau something like that. Pun pelik. So nak tak nak dia orang papah si Hanim ni bawa masuk bilik dan panggil satu ustaz. Ustaz lah yang ada kat situ, yang duduk situ jugalah. And then bermula sesi rawatan secara Islam lah. Maknanya ada bacaan Yasin ataupun bacaan-bacaan selawat, bacaan-bacaan ruqyah dan so on. Ustaz mesti tahulah, pasal saya pun tak dapat ingat cara detail diorang cuba merawat. Jadi bila dah dibacakan tu, dia ni tertidur. Hanim tertidur. Okey, dia tertidur dan dia cuma bangun the next day, tak silap saya pukul 8 ke pukul 10. Bayangkan. Maknanya sebelum anggaran tu lepas isyak kan, dah diubat, dia bangun tu pagi besoknya. Lama juga dia tidur tu. Nak dijadikan cerita, bila dia dah tersedar, dia ni terkejut tanya, kenapa ni? Apa hal ni, orang semua ada kat sini ni dengan aku ni. And then dia cakap, dia claim dia rasa sangat-sangat penat. Macam dia baru lepas maraton, macam baru lepas lari and so on. Dia rasa penat dan rasa itulah, rasa tak sedap badan. Kemungkinan dia demam ke apa lah kot. So kawan-kawan dia pun cerita lah apa yang telah berlaku pada dia. Dia kata dia memang tak ingat apa-apa. Dia tak ingat dia dah makan 5 paket Maggi. Dia tak ingat macam mana dia pergi. Dia tak ingat pun orang jumpa dia basah lencun atas court volleyball. Okey, saya cerita ni pun secara briefly pasal ni dah tengah malam kan. Jadi saya pun tak naklah cerita dalam keadaan yang lebih seram lah. Okey. So dia masih lagi misteri lah. Okey, cuma alhamdulillah Hanim dapat disembuhkan. Cuma yang menjadi misteri pada malam itu, bagaimana Hanim melepasi Rina dan Kak N untuk keluar pada bilik itu tanpa dikesan. Itu adalah misteri saya pada malam ni. Apakah yang berlaku sebenarnya? Macam mana dia boleh hilang? Adakah dia dibawa oleh sesuatu? Ataupun memang dia ada something, ada kuasa gaib or something like that, boleh teleport dan sebagainya. Itu yang menjadi misteri. Tapi ini masih menjadi misteri kepada Kak N dan Rina. Even Hanim sampai sekarang pun dia tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Dan dia sendiri tak ingat. Okay, itu cerita pertama saya pada malam ni. Okay, memang pada saya benda tu agak seram lah. Kau bayangkan kau duduk ramai-ramai kat satu bilik tu, suddenly orang tu hilang, vanish macam tu, vanish in thin air. Okay, jadi ada satu part yang abang lupa nak cerita tadi. Masa dia orang dah jumpa si Hanim ni, apa yang berlaku, dia orang ni tidur ramai-ramai kat dalam bilik tu pasal punyalah seseriau, takut dan so on untuk malam tu. Okay, so itulah pengalaman yang diceritakan oleh Kak N directly pada saya. Dia mengalami situasi tu pada kawan dia. So itu cerita saya pada malam ni, dan kita berjumpa pada cerita kedua sekejap lagi. Terima kasih.
Okey, selamat kembali untuk cerita yang seterusnya. Cerita kedua ni saya nak diffuse sikit daripada cerita pertama. Pasal pada saya cerita pertama tadi memang agak mengerikan lah pada saya lah. Mungkin pada setengah penonton dia tak ngeri lah, tapi cukup memberi kesan kepada saya masa menerima cerita tu lah. Pasal mungkin cara saya cerita tidak beberapa dramatik dan saya tak sertakan dengan jump scare. Tapi ianya amat memberi kesan lah. Pasal saya pun buat video ni pada tengah malam. Sekarang ni dah pukul 12 lebih. Okey, ya kot. Okey, 12 lebih dah. Pasal saya buat pause satu cerita dan masuk cerita lain. Saya ambil time sikit. Okey, cerita kedua ni saya diffuse dengan keadaan cerita seram yang agak lucu. Ianya sendiri berlaku pada diri saya ketika itu saya masih bersekolah, sekolah menengah masa tu. Ini cerita-cerita yang saya nak cakap macam macam betul tak betul, kelakar tak kelakar lah. Dia melibatkan kawasan tempat saya duduk lah pada masa lepas. Pada masa tu saya dengan bapa saya adalah pergi ke satu tempat pengamal perubatan tradisional. So saya tidak mengambil langkah yang kata orang tu, saya tidaklah proaktif pada perubatan tradisional yang tidak bercirikan Islam, pasal ianya saya tak nak cakap lah keadaannya. Pada saya ia adalah satu keadaan yang tak berapa menarik, ataupun mungkin saya nak cakap mungkin a little bit syirik, ada unsur-unsur hurafat. Jadi nak dijadikan cerita ni kan, benda ni berlaku pada awal tahun 90-an lah. Masa tu memang ada jugalah sedikit kebanjiran keadaan di mana ramai pengamal-pengamal perubatan tradisional yang mengamalkan cara dengan kata orang tu ada berdamping dengan makhluk-makhluk daripada alam lain. So ini adalah sesuatu yang agak kata orang tu keadaan yang tak masuk akal pada saya pada masa tu lah. Alhamdulillah saya ni, bapa saya seorang guru agama dan dia pun ada juga share benda-benda yang untuk memahamkan saya tentang dunia-dunia perubatan yang seperti inilah. Dan juga alhamdulillah saya mempunyai guru-guru yang banyak memberikan tunjuk ajar pada saya tentang pengamalan perubatan Islam. Jadi pemahaman tu adalah sikit-sikit, walaupun tak adalah pandai, tapi kita lebih faham apakah itu perubatan tradisional dan perubatan Islam. Nah, ceritanya kat sini yang saya nak share. So saya pergi ni dengan bapa saya. Tujuannya masa tu bapa saya nak tunjuk kat saya lah apa sebenarnya yang dibuat oleh pengamal perubatan tradisional ni. Saya tak tahulah, pada asasnya pada saya mungkin bapa saya ni saja je nak bawa saya nak tengok sejauh mana saya punya perception, penerimaan terhadap gaya perbuatan seperti ini. Jadi masa tu saya pun dibawa lah jumpa pakcik tu. Sebenarnya pada masa tu saya pun terfikir, apakah hal aku kena bawa pergi jumpa so-called Tok Bomoh ni kan. Jadi maafkan saya batuk. So masa dibawa tu saya pun duduklah depan pakcik itu, bapa saya at the other side. Dan it's like saya tak ingat apa actual conversation, percakapan antara bapa saya dan pakcik ni. Dia bercakap something lah, macam ada cerita-cerita so on. Pakcik ni pun pakcik ni bukanlah macam nampak jahat ke nampak macam gangster ke. He looks like a regular person. Nampak dia nampak soft spoken, nampak baik, muka pun air muka manis apa semua. Kita tak expect tau dia ni actually pengamal perubatan tradisional yang cara-cara macam ni lah. So dia pun duduk perasap dia punya kemenyan. Dia tengah cakap, suddenly suara dia berubah. Suara dia daripada suara contoh macam biasa sekarang ni, tiba-tiba suara dia jadi macam lebih nyaring dan seakan-akan
suara orang lain lah. Okey. Saya nak beritahu, saya tak rasa apa-apa. Bahkan pada masa tu, saya hampir tergelak. Pasal apa? Apakah jadahnya Muhammad ni tiba-tiba suara lain? Pasal saya tak terfikir tau benda-benda macam ni. Macam dulu, yelah kita muda kan, saya sekolah mendengar. Tak terfikir bahawa mungkin orang tu telah bahawa orang tu telah ada benda masuk kat badan dia, bercakap dengan dia melalui medium dia. So saya masa tu dah nak tergelak lah. Dalam hati aku ni kan, kalau gelak aku kena marah pula kan. Tapi realitinya dia berlaku lah. And then that pakcik so called conversate dengan bapa saya, cakap something, and dia orang bercakap dengan bahasa Jawa, tak cakap saya lah. Saya pun masa tu memang tak ambil pot. Saya tengok luar lah, tengok tingkap lah, tengok burung lah, tengok kucing lah. Dalam hati aku memang tak ambil pot lah. Tak pilih lah korang nak cakap apa kan. So they were talking, dia orang bercakap dalam bahasa Jawa, something. Pasal sorry lah, memang saya tak ingat apa butirannya. Pasal kita memang, I was like, okay, what is that? Ikutlah. So bila dah habis tu, and then suddenly dia bercakap gaya biasa. So dia ngangguk kat saya, dia tengok saya, okey ya, saya pun okeykan je lah. Satu salam, lepas tu balik. Masuk kereta, keluar daripada kompon rumah pakcik tu, bapak saya tanya dia, kau rasa tadi macam mana? Betul ke? Saya terus tergelak, terbahak-bahak dalam kereta. And the best thing, bapak saya pun gelak juga. Kata, lepas tu bapak saya tanya, kau kenapa gelak? Lepas tu saya pun cakap lah, macam tipu je bah, kata. Macam tipu je. Betul ke tu? Rasa macam tak apa-apa. Dia cakap, kau dengar ke tidak aku cakap tadi? Dengar, tapi tak ambil tahu. Abah saya gelak, and then cakap, tak apalah, next time kalau nak pergi sini memang aku tak bawa engkau lah, kata. Lepas tu saya cakap lah, kenapa datang sini? Buat apa? Kata, tak ada, nak tengok je lah saja kan. So saya tak tahulah apa sebenarnya bapak saya bawa pergi situ. Saya rasa memang dia nak sengaja tengok reaction saya lah. Pasal saya pun tak faham kenapa saya pergi situ. Pasal pakcik tu pun tak cakap dengan saya. Aku duduk menghadap pakcik tu pun, dia tak tanya aku apa-apa pun. Aku ngangguk je lah, geh je lah. Kata orang tu kan. So memang ianya adalah salah satu pengalaman saya yang agak lucu. Tapi masa pertukaran so-called karakter daripada pakcik tu pergi ke someone else lah, yang so-called macam daripada alam lain tu. Actually mula-mula tu terasa juga, wish, rasa macam, wih, apa ni kan. Tapi yelah, bila hati kita ni memang tak peduli, so tak rasa apa sangat lah. Cuma sekejap je rasa. But in the end, because kita tak fokuskan mind kita pada benda tu, okay, this is something kan. So, okay, biarlah. So, macam tak peduli lah benda tu actually berlaku. Okay. Cuma benda ni pernah berlaku pada saya jugalah beberapa kali. Dan memang saya agak sukar nak menerima perubatan tradisional yang mempunyai unsur-unsur daripada alam so-called alam gaib lah ni lah. Yelah, pasal kita pun diajar dalam Islam ni sebenarnya kita ni tak boleh bersahabat dengan makhluk pada alam lain tanpa sebab kan. Jadi saya pun memegang jugalah kata-kata daripada ulama'-ulama' yang mengatakan bahawa kita ni dengan makhluk alam lain ni bukannya daripada jenis yang sama. So kita tak bolehlah nak berkawan dengan dia, pasal dia dah takut jadi mudarat pada kita. Jadi itu pun nasihat saya pada kawan-kawan kat luar sana. So pengalaman saya berjumpa dengan orang-orang perubatan tradisi ni memang sangat-sangat sangat banyak lah. Yalah, maklumlah pada tahun 80-an 90-an ni banyak golongan-golongan kita yang masih lagi percaya pada pengamal-pengamal perubatan seperti ini. Jadi saya serulah janganlah terlalu ekstrim pada benda-benda yang seakan ini, pasal takut dia akan boleh menggugat kita punya keimanan kita dan takut jadi khurafat ataupun syirik. Okey, pengalaman-pengalaman saya yang lain pun ada juga, cuma ianya lebih kepada pengalaman-pengalaman yang agak kata orang tu
agak cynical lah pasal dia melibatkan beberapa tokoh-tokoh yang agak terkenal, tapi benda ni adalah benda-benda yang pada saya kelakar lah kan, pasal kita ingatkan benda ni hanya berlaku pada golongan-golongan yang tidak berpelajaran tinggi, tapi surprisingly ramai orang yang so called berpangkat, yang ada apa, yang berharta, berpelajaran tinggi masih lagi percaya dengan benda-benda macam ni. So nasihat saya kata pada apa, kawan-kawan kat luar sana, kita harus hentikan dah perbuatan-perbuatan yang syirik dan mungkar ni. Pasal apa? Nak dapatkan rahmat Allah tu memang jangan kita mensyirikkan dia lah. Nak minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan minta tolong pada makhluk lain. Okey? Pasal kita ni tak boleh hidup. Kita ni boleh hidup tanpa manusia, tapi kita tak boleh hidup tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Itu saja perkongsian saya malam ni. Okey, sorry lah cerita nombor 2 ni tak berapa seram dia ceritanya, lebih kepada cerita pengalaman yang agak humorous lah, agak kelakar sikit compare dengan cerita nombor 1 tadi tu. Cuma betul lah, sama-sama kita memperingatkanlah sesama kita bahawa perbuatan-perbuatan yang syirik dan mungkar tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja perkongsian pada malam ni. Alhamdulillah, semoga kita berjumpa dalam masa yang terdekat lagi. Saya akan juga share beberapa cerita-cerita yang lebih menarik. Saya maafkan saya kepada rakan-rakan yang dah email tapi saya tak sempat lagi nak baca cerita you all. Saya akan share cerita dalam recording yang akan datang ni. Terima kasih banyak. Semua kita berjumpa lagi. Itu saja untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.